sejahtera, salam keluarga Malaysia dan salam satu. Lama tak dengar Yang berbahagia Datuk Zahidah, Ketua Puteri Malaysia, Saudari Shalini Rajaram, Ketua MIC, Ketua Puteri MIC, Saudari Yvonne Lau, Ketua Belia Manis MCA, seterusnya barisan Exco Puteri dan juga Belia Manis MCA dan juga Puteri MIC, dan yang saya utamakan semua pemimpin-pemimpin puteri di peringkat akar umbi kita. Alhamdulillah, tak maaf saya punya sound system suara serak tadi sebab saya duduk jerit-jerit di BN Convention di Selangor baru habis. Saya rasa begitu teruja tentang ini. Sebab saya tengok semangat puteri ini luar biasa. Dan setting Datuk Zahidah buat ni pun lain daripada lain. Cuma saya kena pusing-pusing lah. Kalau tidak, di sini tengok belakang saya aja nanti. Kalau belakang tu potongan okey, tak ada. Kalau tak okey, dahsyat. Kita, sorry kita Kima pun ada sini, Muizzam, Makar Sakti dan sebagainya kita berkumpul ni sebab kita mahu puteri ini merupakan satu force yang keempat parti kita, yang mana sudah pun sudah pun kita anggap sebagai sebahagian daripada kepimpinan kita, bukan sahaja dari segi pengiktirafan tapi dari segi realiti. Cuma kita nak cari jalan bagaimana kita nak merangsangkan lagi ataupun tingkatkan lagi keberhasilan keberadaan puteri dalam sistem barisan nasional kita. Saya difahamkan Datuk Zahidah dah minta supaya puteri BN diformaliskan, dan saya sebagai pengurusi lembaga penasihat BN, saya setuju sangat supaya dah lama patut kita buat puteri diformaliskan sebagai sebahagian daripada struktur barisan nasional yang memerlukan pindaan pada perlembagaan BN, dan perlembagaan BN boleh dipindah, dan saya percaya parti-parti lain akan sokong supaya kita dapat enhance, kita tingkatkan lagi peranan puteri dalam konteks barisan nasional. Negara kita negara majmuk, negara berbilang kaum, dan parti barisan nasional adalah parti yang melambangkan penyertaan semua kaum. Saya nak tegaskan bahawa kita perlu mengamalkan, menghayati, memahami, menghayati dan mengamalkan apa yang saya sebutkan sebagai semangat barisan nasional, spirit barisan nasional, di mana kita bukan saja bertindak ataupun kita berkumpul di masa sama di peringkat nasional ke di peringkat negeri, tapi dalam kegiatan seharian kita ni, kita jangan terlalu dalam comfort zone kita. Comfort zone kita ialah untuk kita mengadakan program dengan kaum masing-masing. Betul tidak? Itu comfort zone kita. Tapi saya nak orang muda kita, terutama puteri, berani keluar daripada comfort zone kita. Supaya saya, Puteri UMNO, buat program dengan orang Cina dan orang India. Dan Puteri MCA buat program dengan orang Melayu. Dan Puteri MIC buat program dengan orang Melayu dan orang Cina. Supaya dengan ini kita betul-betul menampilkan semangat barisan nasional.
Kalau kita menang, tubuh kerajaan yang kuat, yang stabil. Yang jadi masalah selama ini dalam negara kita, sebab kita tak ada kerajaan yang stabil. Betul tak? Tak pernah dalam sejarah kita, dalam masa 4 tahun, kita dapat 3 Perdana Menteri. Jadi macam mana kita nak merancang masa depan negara kita? Orang luar pun tak yakin. Sebab itu, FDI kita, Foreign Direct Investment Malaysia ni, dah mengudum. Satu ketika dahulu, kita nombor 1 ke nombor 2. Zaman Barisan Nasional, kita nombor 1 ke nombor 2. Zaman PH, zaman PN, kita dah mengudum. Nombor 6, nombor 7. Jangan cakap pasal Indonesia. Tesla kat sana, Amazon.com kat sana, nama-nama yang tersohor kat sana. Filipina pun dah lebih pada kita. Dah mengatasi kita. Dan ini ada implikasi pada orang muda. Sebab kalau tak ada foreign investment, tak ada peluang pekerjaan. Macam mana kita nak wujudkan 1 juta peluang pekerjaan kalau tak ada FDI? Kalau kita nak tunggu domestic investment tak cukup nak menampung keperluan kita. PH ni, government ni haprak. Betul tidak? Dia tak reti nak takbir negara kita. Dia jual aset. Patut kita tambah aset. Dia jual aset. Bila jual aset, dia mengkhianati masa depan orang muda kita. Sebab bila ada aset, kita menjaga pendapatan masa depan. Yang paling menyakiti hati saya, bila mereka jual controlling block dalam IHH. IHH itu merupakan service provider, health service provider yang kedua terbesar di dunia. Dikuasai oleh kita. Itu hospital Mount Elizabeth di Singapura. Malaysia yang kontrol melalui Khazanah. Cuma bayangkan anak-anak kita yang jadi doktor, boleh jadi specialist, boleh jadi subspecialist di hospital-hospital di Singapura, di Turki, di India, di Hong Kong, di China. Jadi kita ni mesti ada visi. Visi kita bukan nak jadi local domestic player. Kita nak jadi major international player. Betul tidak? We must be a global player. Kita mesti menunjukkan bahawa Malaysia ini sebuah negara yang akan sampai ke tahap negara advanced economy dalam masa beberapa tahun yang akan datang. Sebab itulah bila BN memerintah dulu, saya puteri dah pergi, ada puteri dah pergi, kan? Kita tengok stesen MRT 1, cantik tak? Besar dia tak? Besar. Sebab kita mesti ada planning 50 tahun akan datang. Bukan untuk kita, for all of you. Takkan kita nak planning untuk 5 tahun, 10 tahun. Kita planning untuk 50 tahun akan datang. Saya dapat bayangkan, ini satu isu dekat di orang muda, climate change. Ya, mengurangkan carbon emission apa semua. Kita mesti kurangkan bilangan kereta atas jalan kita. Alternatifnya apa? Buat efficient, affordable public transport system. Dengan cara seperti ini, 40% daripada kereta yang berada di atas jalan raya, lebuh raya, akan menggunakan public transport. Yang untung siapa? Yang untuk kita. Bukan saja dari carbon emission, yang merupakan isu pada orang muda, climate change. Nah, kita tengok sekarang ni, bila climate change, tengok apa sampai suhu 40 centigrade di Amerika Syarikat, ada forest fire dan macam-macam. Ini baru ini bila puteri ni membesar nanti jadi wanita dan sebagainya, tentulah soal climate change akan menjadi lebih ekstrim lagi. Jadi ini salah satu isu yang saya harap wanita, puteri terutama sekali, mesti memperjuangkan pada saat hadapan dalam isu-isu yang saya katakan generik. Ya. Dan Zahidah sebut kat saya bahawa puteri mesti jadi suara orang muda, wanita muda dan orang muda. Salah satu daripada isu is climate change. Kita cari isu lain. Ya. Apa isunya? Misalnya,
Kita kena tanya kenapa soal masalah domestic maid dari Indonesia ni tak dapat kita selesai. Sebab sekarang ni nak dapat pembantu rumah, kita kena bayar RM15,000, RM20,000. Betul tidak? Dia kalau puteri bekerja, suami bekerja, isteri bekerja, kalau tak ada pembantu rumah, siapa nak jaga anak-anak kita? Kita minta selesaikan perkara ni cepat mungkin. Ini kerajaan kita sekarang ni. Tak boleh. Kalau menteri tak boleh selesaikan, kita beri kata dua kat dia. Siapa dia? Mesti selesai soal ini. Jadi ini salah satu pada isu yang puteri boleh bangkitkan. Because it is close to the heart of the young mothers. Ya, young mothers. Ya, termasuk juga kita nak tempat macam crèche kan, di tempat working, ada tempat di mana kita boleh tempatkan anak-anak kita yang kecil sambil kita bekerja sebagainya. Itu pun isu yang dekat di hati dengan orang muda. Tentu ada lain-lain isu, tapi saya sebut 2-3 supaya kita boleh fikir. Kita boleh fikir, dan saya nak puteri jadi suara kepada orang-orang muda. Boleh tidak? Kita boleh. Okey. Lain daripada itu, kita kena mahir dalam social media. Tingkatkan lagi ya. Kalau kita punya likes, kita punya viralkan isu ni. Kalau minta saya bantu pun boleh. Saya akan bantu. Sebab Alhamdulillah saya punya posting, saya punya FB laku. Saya kedua ni. Jadi kalau Datuk Zaidah nak hangat isu, saya boleh buat posting. Dr. Ashraf minta saya. Apa-apa isu dia kata, tolong repost saya punya. Tolong repost. Saya repost balik. Sampai sekarang dia punya base dia dah besar. Ya? Base dia dah besar dan dia boleh jadi katakan suara pada orang muda. Jadi kalau puteri memerlukan pertolongan, saya sanggup beri pertolongan. Sebab zaman sekarang ni bukan soal fizikal. Alam maya. Media sosial. Itu dia yang merupakan multiplier effect yang perlu kita lakukan. Jadi saya duk fikir macam mana kita nak jadikan puteri ini lebih popular ataupun lebih besar peranannya. Saya lihat mungkinlah pada pandangan saya, puteri ini kena jadikan sebagai satu tempat yang all the happenings dalam politik kita berpusat pada puteri. Bukan bererti bahawa kita mesti terlalu serius ya. Bukan bererti bahawa pendekatan kita macam pendekatan pemuda ataupun pendekatan di peringkat bahagian di mana kita ada kursus politik ya. Kita kumpul di ilmu apa semua. Tapi kalau kita buat happening di mana orang muda tertarik dengan program kita. Misalnya kita ada buat program melawat kampung asli umpamanya. Kan? Jadi orang muda mungkin menganggap ni sebagai satu outing ya. Sebab kita berkelah. Dalam masa kita berkumpul tu kita masuklah. Cerita UMNO kita, PN kita, perjuangan kita. Jadi kalau kita boleh jadikan puteri ni macam satu tempat di mana all the exciting events dalam puteri ni, jadi saya percaya puteri akan tarik lebih ramai orang muda untuk menjadi puteri. Saya anggap rekrutmen orang muda ni paramount untuk kita. Ya, kita kena tambah bilangan puteri dalam barisan nasional kita. Tambah puteri, tambah cawangan, ya. Tambah cawangan. Dan ini cawangan bukan cawangan tu ya. Cawangan yang betul-betul boleh menggerakkan ya, menambahkan kekuatan pada parti kita. Happening ni kita tak tahulah apa yang orang wanita puteri, wanita tertarik pada apa kegiatan yang agak boleh kita tarik orang muda menyertai parti kita atau minat pada kita. Sebab dia anggap UMNO ni boring ya. Orang muda anggap UMNO ni boring. Ada yang kata UMNO ni dah dinosaur lah, macam-macam. Sebab dia orang ni tak belum ada political maturity lagi. Dia tak faham perjuangan. Kalau dia tak faham, kita kena bagi dia faham. Cara halus. Cara lebih subtle ya. Saya tak tahulah, mungkin saya tanya pada
ahli-ahli puteri, apa agaknya happenings ataupun kegiatan yang boleh naik orang muda untuk bersama-sama dengan puteri. Ini kita boleh fikirkan. Ya. Saya ajukan ini. Saya bukan ada jawapan sebab saya nak cita rasa ni datang daripada orang muda sendiri. Beritahu parti kita apa yang patut kita buat untuk menarik orang muda anggap bahawa puteri ni exciting. You must make puteri exciting. Ya, itu yang saya ingin beri pandangan saya lah dalam hal ni. Dan satu lagi, kita mesti lahirkan lebih banyak ikon-ikon orang muda melalui puteri. Ya. Kita tak boleh harap pada Datuk Zahidah seorang, kita must create more. Lebih ramai lagi ikon. Ya. Dalam proses ni memanglah ada failure juga. Pernah seorang pemimpin puteri dalam ucapan dia kata kat saya waktu saya jadi presiden, you never walk alone. Betul tak? You never walk alone. Tapi bila kalah pilihan raya, dia yang pertama jadi kata. Dia tak? Betul tak? Walaupun jadi timbalan menteri, jadi ketua puteri, tapi akhirnya bila dia kalah, dia tak ada nilai kasih sayang pada parti. Tak ada nilai kasih pada parti. Itu saya beritahu, saya tak duga sama sekali. Saya tak anggap orang yang berjawatan ex officio naib Presiden UMNO boleh mengkhianati parti kita. Tapi akhirnya dia kalah di Tanah Merah. Tanah apa? Masjid Tanah Merah. Masjid Tanah. Tanah Merah lain tempat lain. Kelantan. Masjid Tanah. Silap. Kosong. Akhir dia kalah. Okey. Dan saya dah kempen di PRN Negeri Melaka nak pastikan. So it was very satisfying bila dia kalah. Dia pula troll kat saya. Dia kata, dia kata, janganlah balik cepat, tunggulah keputusan di Masjid Tanah ni. Tapi saya troll balik, saya kata, saya masih ada di sini. Saya bersarapan pagi dan masih ada di kawasan Masjid Tanah. Lepas tu dia tak jawab balik dah sebab kalah kan. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, ahli-ahli puteri, itulah beberapa pandangan yang saya nak kongsi. Tapi saya bangga bahawa kilang puteri dah melahirkan ramai pemimpin-pemimpin. Tadi kita bercakap sebelum saya masuk dalam dewan ni, kita dah bilang cuma ada 6 ketua bahagian UMNO yang lahir daripada perut puteri. Bahagian itu satu kejayaan, ya. Satu kejayaan dan kita harap, saya tak tahulah peluang untuk bertanding, tapi kita dalam pilihan raya, tapi kita akan beri pertimbangan yang sehabis baik pada puteri. Saya beritahu tadi saya sebut di Selangor, ada Datuk Mat Maslan sebut ya, dia punya akronim WALI. Nak jadi calon mesti WALI. Maknanya winnable, A, acceptable, L, likeable. Saya kata saya nak tambah satu lagi K, jadi walik. K itu competent, berwibawa. Kalau nak jadi pada orang muda sekarang, sebab dia tak pilih ikut parti tau. Orang muda dipilih ikut pada kepimpinan untuk personality yang bersatu. Kedua, isu. Ketiga, baru dipilih berdasarkan pada parti. Kita dah buat kajian ni, pihak universiti dah buat kajian. Nombor 1, soal personality dan kepimpinannya. Jadi kalau kita nak pilih calon, selain daripada dia disukai, likability, acceptability, dia kenalah orang yang ada cutting jadi. Ada cutting. Setengah orang tu kalau tak ada cutting nampak ya, tak boleh lah.
Tak boleh lah. Kita dah tak ada macam tengok dia pun dah. Kita pun tak semangat tengok dia. Tak boleh. Kita nak pilih orang yang ada cutting. Dan bila ada cutting, ada personality dan sebagainya, ada kebolehan, orang macam itu boleh ada harapan untuk menang. Dan seterusnya jadi ikon. Ikon kepada puteri dan ikon kepada UMNO dan Barisan Nasional. Suasana dalam negara kita, alhamdulillah, momentum belah kita. Momentum belah kita, sebab itulah ramai yang berpendapat jangan tunggu lama nak buat pilihan raya. Ramai yang kata bahawa the sooner the better. Dan kalau kita tunggu lagi lama, lagi dia lupa dosa PH. Lagi banyak lagi banyak mungkin diingat pada kekurangan kita. Jadi kita jadi sasaran. Umumnya merasakan bahawa pilihan raya patut diadakan lebih awal lagi. Dan dengan ROS punya keputusan ini, maknanya soal PRU dan soal pemilihan UMNO dah selesai. Pemilihan UMNO akan berlaku tak lewat 6 bulan daripada PRU. Jadi sekarang ni jangan sibuk jawatan dalam UMNO. Jangan sibuk nak kempen untuk UMNO. Jangan buka war room untuk UMNO. Kita buka war room untuk nasional. Yang kita patut lakukan, momentum pun bagus. Tapi lagi lama kita tunggu, saya takut sudah akan menurun. Ini keadaan realiti. Macam saya pernah sebut dalam Konvensyen Barisan Nasional, pilihan raya dulu, saya buat silap. Saya tunggu lewat sikit. Patut kita buat lepas SEA Games. Kalau dapat buat lepas SEA Games, mungkin tak berlaku kekalahan pada kita. Tapi pada masa itu, sebahagian besar daripada UMNO nakkan persempadanan baru. Bila nak persempadanan baru, terutama Selangor, saya terpaksa tunggu. Sebab kalau dia kata dia nak menang Selangor, dia mesti ada persempadanan baru. Tunggu, akhirnya dapat persempadanan baru pun tak menang juga. Sebab suasana sudah berubah. Dan saya dapat tahu, pihak pembangkang pun sedang buat perancangan, ya, macam mana nak mengalahkan kita. Kalau tak ada kemah besar pun, dia cari kemah kecil. Dia akan buat reassignment, realignment dan sebagainya. Sebab mereka adalah desperate. Macam pejuang, desperate. Dia nak tanding 42 kursi, 42 hilang deposit. Tak ada satu pun dia menang. Jangan cakap menang. Tak ada satu pun dia dapat lebih pada deposit. Maknanya, pejuang ni telah ditolak. Tempat yang atuk kempen pun hilang deposit. Ya, di air hitam. Jadi maknanya pejuang sekarang ni tertekan. Ya. PKR pun dah tengok macam-macam masalah dia. Dengan munculnya Raja Formula Songsan, Rafizi, kita tengok dah jadi kelang kabut dalam PKR. Rafizi ini tak boleh pakai, tuan-tuan. Tak boleh pakai langsung sebab kalau kita tengok balik pada sejarah dia janji pada orang muda apa? Dia janji pendidikan percuma, termasuk pendidikan universiti. Dia janji PTPTN dihapuskan. Dia janji 5,000 pada setiap pelajar. Ini sebelum pilihan raya yang lalu. Tapi bila dah menang, apa pun tak ada. Jadi orang macam ni tak boleh pakai. So PKR pun credibility dia dah besar. DAP pun dengan kegagalan dia mentadbir Menteri Kewangan, Menteri Kewayangan dia tak mentadbir ekonomi dengan baik, menguruskan ekonomi dengan baik. Kita lihat bahawa mereka pun dah kurang. Orang Cina pun dah mula sanksi terhadap DAP. Jadi sebab pada itu Bersatu pun saya tengok, kalau base Bersatu di Johor, base Bersatu memang mana? Di Johor. Tapi di Johor dia menang 2 kursi saja di Johor. Ya, itu pun orang kata menang CPCP je. Jadi bila menang CPCP, kita lihat bahawa Bersatu pun tak ada sambutan. Cuma saya harap kita ni janganlah orang kata terlalu selesa memikirkan bahawa momentum
PRN di Melaka, momentum PRN di Johor, semestinya menunjukkan bahawa kita akan menang. Ya, jangan anggap tu, tapi kita mesti ada strategi yang tepat. Must have the right strategy. With the right strategy, insya-Allah, saya yakin kita akan tubuh kerajaan di mana kita nak kerajaan tulen Barisan Nasional. Kita tak nak kerajaan campuran hari ini. Susah nak takbir negara kalau ada 2 puak dalam kerajaan. Ada 3 puak dalam kerajaan. Susah. Betul tidak? Kita nak kembali kepada kerajaan tulen Barisan Nasional. Dan dalam kerajaan ini, calon-calon kita, saya setuju bahawa kita mesti pilih lebih ramai orang muda untuk jadi calon. That is a must. Kita dah tengok di Melaka, tengok Johor, orang muda yang berwibawa, clean record, melihat fresh face, merupakan satu wow factor di kawasan berkenaan. Ya. So, jadi kita mesti berani buat perubahan, reform dalam parti. Kalau tidak, orang lihat UMNO ni parti, BN ni parti yang saya katakan tadi, parti yang kuno. Ya. Kita tak boleh. Kita mesti anggap dan kita tampilkan BN ni sebagai parti yang progresif. That is important. Progresif parti yang ada tarikan, ya, ada daya tarikan pada orang muda. Jadi itulah sikit sebanyak lanskap pasal ekonomi. Saya boleh cakap banyak pasal soal ekonomi. Tapi ekonomi ni very dry, very boring. Kalau boleh bagi stats, bagi pasal ini, pasal ringgit, pasal stok, macam-macam saya boleh cerita, tapi very boring. Saya tak naklah cakap pasal ekonomi. Saya nak Puteri fokus pada orang muda, dan kita nak bantu, ya, kerja wanita. Pastikan stok putih tu, ya, stok pengundi putih tu kita dapat kenal pasti, dapat kita gunakan jentera kita, logistik kita bawa mereka keluar mengundi. Saya pernah sebut dalam konvensyen Barisan Nasional bahawa Bukit Kepong di Parlimen Paguh, ya, betul, ya, 14,000 pengundi putih, 9,000 saja yang keluar mengundi. Betul, ya? Betul. Sebab itulah kalau 14,000, kalau 13,000 keluar, kita dah menang di Bukit Kepong. Tak payah 30, bagi saya 12,000. Jadi itu saya nak streskan, ya, dalam banyak-banyak kerja kita, yang paling utama sekali stok pengundi putih, kelal pasti, dan kita bawa pengundi putih. Sepenuh kekuatan jentera kita difokus pada itu. Lain tu kurang penting, ya. Itu yang paling utama. Stok putih, logistik dia, di mana dia ada, monitor dia, hari berkenaan, pukul 11 berapa, pukul 12 berapa, pukul 1, keluarkan mereka mengundi. Ya? Kita keluarkan mereka mengundi, ya. Itu yang paling pokok sekali. Kalau saya boleh nak pesan, yang paling berharga sekali, pastikan stok pengundi putih kita keluar beramai-ramai. Jadi saya melihat bahawa mood kita sangat baik. Kita dah tahu pilihan raya dulu sebelum pemilihan UMNO. Ya. Jadi sekarang ni persediaan kita mesti kita tingkatkan pada tahap yang lebih tinggi. Ya. We must be pada peringkat readiness yang lebih tinggi lagi. InsyaAllah apa yang kita harapkan, bahawa dengan persiapan kita, dengan slogan kita yang tepat, ya, kita pilih slogan, jangan buat slogan macam di Melaka, Abah sayang Melaka, akhirnya tak menjadi. Yang sayang Abah semua pokok-pokok saja. Maka tak sayang Abah, ya. Jadi apa yang kita, kalau nak pilih slogan ni, jangan personalizekan. You tak boleh personalizekan slogan. You mesti pada prinsip. Kita pula pilih yang betul. Kestabilan membawa kemakmuran. Itu yang kita betul. Itu dia silap besar. Kita jangan buat silap, ya. Kita jangan personalizekan.
Dan kita mesti pastikan bahawa kita ada manifesto yang sangat baik, agenda untuk orang muda. Ya. Ini Puteri Datuk Zaidah, kita carilah apa input ya pada agenda untuk kita perjuangkan kepentingan dan cita rasa orang muda. Jadi bila ada formula macam ini, kita ada momentum belah kita, dan kita beritahu ya, setelah mereka cuba PH, mereka dah cuba PN, banyak orang beritahu saya, macam mana pun BN lebih baik daripada PH ataupun PN. Saya tak kata kita ni sempurna. Kita ada cacat kita, memang. Tapi kecacatan kita tu tak boleh banding dengan kecacatan dan kelemahan. Dan juga kerja-kerja songsang yang dibuat oleh PH dan PN. Mereka telah merosakkan negara kita sampai masalah Sulu pun tak boleh selesai. Ini antara Tommy Thomas. Sulu tu sebenarnya silap Tommy Thomas. Dia pergi tulis surat pula, kata salah kita berhenti pembayaran. Saya buat keputusan membentikan pembayaran sebab dia telah menyerang kita. Dia telah melakukan act of war terhadap kita. Kita hak berhentikan. Dia pula kata kita tak patut. Surat dia digunakan 10 kali di mahkamah di Sepanyol. Dan kita tak cabar pula mahkamah di Sepanyol. Ini semua kesilapan kita. Dan mana tahu sekarang ni Filipina pula nak buat tuntutan pada kita. Tuntutan Sabah pada kita. Jadi inilah jadinya orang yang tak tahu mentadbir. Kita letakkan di situ. Letak Tommy Thomas kat situ. Letak Latifah Poyak kat situ. Dia dah poyak tu. Dah rebeh dah. Poyak rabak dah. Orang yang dalam majlis tertinggi PKR, hari esok jadi ketua pengarah SPRM. Dada dia penuh dengan long service medal. Bila masa dia jadi long service tu, saya pun heran. Jadi lawak, jadi ketawa. Jadi lantik orang macam itu. Tommy Thomas kat situ. Guan Eng punya kes, dia tiba-tiba dia tarik balik. Orang UMNO dia cari kesalahannya. Tak ada salah pun, cari kesalahan. Ini semua angkara dia. Dia silap sebab dalam kepala dia, dia nak balas dendam. Bila kita tubuh kerajaan, insya-Allah ni, kita tubuh kerajaan akan datang, mindset kita jangan nak balas dendam. Mindset kita mesti untuk membawa negara kita lebih maju daripada mereka. Lebih hebat daripada. Sampai kita peringkat di global. Supaya orang akan lebih hormat pada Malaysia. Dan Malaysia boleh jadi negara terkemuka di rantau ini. Inilah visi kita. Dan visi kita tak lain tak bukan ialah untuk menyediakan generasi yang akan datang. Saya anggap salah satu tanggungjawab kita yang tak tertulis, tapi tanggungjawab kita mesti prepare, sediakan negara kita, kepimpinan parti kita, kerajaan untuk masa depan kita. Pilihlah, sediakan peluang, biarlah orang muda kita tampil ke hadapan bila sampai pada masanya untuk diberi tanggungjawab yang lebih besar. Jadi itulah sikit sebanyak yang saya dapat gambarkan. Saya ucap terima kasih pada Puteri Zaidah jemput saya, dan mudah-mudahan konvensyen ini dapat menaikkan semangat kita, dan saya berharap Puteri menjadi rakan dalam parti kita yang boleh menjamin Barisan Nasional akan dapat memiliki semula Putrajaya di tangan kita, insya-Allah. Boleh tuan-tuan? Hidup BN! Hidup BN! Hidup BN! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri atas perkongsian sebentar tadi. Semoga pembakar